أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kepada para jemaah, para penonton sekalian, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Ma'ruf yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi kita bersama-sama secara online untuk kita teruskan pengajian kita, amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah pada hari ini kita masuk kepada tajuk berkenaan cara-cara untuk khusyuk dalam sembahyang kita. Pada hari ini kita nak bicarakan cara-cara untuk khusyuk dalam solat kita. Ini yang sering kita menghadapi masalah. Ada orang ni alhamdulillah sembahyangnya, waktu dia, time semua dia jaga. Tapi apabila start saja Allahu Akbar, dah rakaat akhir, rakaat kedua dia start lah. Susah kadang-kadang nak kontrol pemikiran kita ni, kerana bukannya boleh dipegang, bukan dia terus khayal sana, fikir situ, macam-macam pikiran. Jadi ini mudah-mudahan apa yang kita akan bincangkan pada hari ini membantu dan mudah-mudahan insya-Allah menjadi golongan yang al-khashi'in, orang-orang yang khusyuk bersama dengan orang-orang saleh, para nabi-nabi yang sembahyang yang khusyuk sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah para jemaah, sebelum kita mulakan tajuk kita ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan al-khashi'in yang khusyuk ibadahnya kepada Allah taala, menjadikan Allah taala segala-galanya dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan diberikan kita kesihatan, keselamatan insya-Allah dunia akhirat. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik para penonton sekalian, minggu lepas kita membicarakan satu amalan di mana dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Terus dia masuk syurga. Amalan ni ialah kuat bertawakal kepada Allah Taala, dan kita bicarakan makna itulah kita mengharapkan juga, sebab berbilion manusia di hari akhirat. Dan kalaulah kita masuk syurga tak ada immigration macam sekarang lah, nak masuk Johor nak kena chop lah, nak kena queue lah, nak kena traffic jam. Mudah-mudahan akhirat kita zoom masuk syurga, tapi amalan itu kuat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan insya-Allah pada hari ini kita bicarakan tentang cara-cara khusyuk dalam sembahyang, sebab sembahyang ni imaduddin, ni tiang agama kita. Kalau sembahyang dah tak khusyuk, takut apa, nanti kita dah bosan, kita rasa sembahyang ni menyusahkan. Tapi kalau kita rasa khusyuk, itu yang kita rasa seronok nak sembahyang. Dan sebagaimana Rasulullah SAW, benda yang paling seronok Nabi kata kat dunia ni sembahyang. Kita seronok apa? Kadang-kadang benda yang bukan-bukan kita nak jadikan sembahyang kita rasa seronok, gembira. Sembahyang tahajud, sembahyang malam kita rasa gembira sangat. Sebab apa? Kita rasa khusyuk, kita rasa nikmat. Senang cakap, rasa nikmat sembahyang tu, lazatnya sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya nak terangkan cara-caranya, saya kasih contohlah antara orang-orang yang sembahyang yang khusyuk ni, macam Ali bin Husain Zainal Abidin, makna anak kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Makna Ali ni digelar sebagai Zainal Abidin, cicit kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ni dikenali dengan Zainal Abidin, digelar dengan Zainal Abidin sebab cantik ibadah. Orang kalau tengok dia ibadahnya, khusyuknya, banyak pula sembahyang, sembahyang sunat ni banyak, mereka terpegun. Sebab itu digelarkan Zainal Abidin. Dan satu cara yang kita baca sejarah dia, Ali Zainal Abidin ni radhiyallahu anhu,
Dia pernah satu ketika diriwayatkan rumah jiran dia terbakar. Rumah jiran dia terbakar. Bayangkan kalau kita na'udzubillah, ni benda terbakar rumah ni, benda yang menakutkan. Jadi jiran rumah terbakar, dah family dia kalang kabut, siapkan barang-barang untuk keluar lah, takut terbakar. Jiran di rumah terbakar. Jadi mereka pun pekik, ya Ali, an-nar, dia kata. Api, hariq, dia kata. Rumah terbakar, rumah jiran. Jadi biasalah mereka pun siapkan air, tahap macam-macam lah semua. Tapi Ali Zainal Abidin ni, dia sembahyang lagi, dia sujud kepada Allah. Tapi nasib baiklah, menurut riwayat, rumah jiran dia dapat dipadamkan. Kemudian mereka bertanya kepada Ali Zainal Abidin. Dia kata, wahai Ali, kita panggil kamu, kita takut rumah sebelah ni dah terbakar, takut kena rumah ni. Tapi nasib baik, tak sampai ke rumah ni. Dan alhamdulillah, cuma kenapa kamu tak larikan diri? Bahaya kan, sembahyang api tengah rumah terbakar. Jadi Ali Zainal Abidin kata apa? Masya Allah, ni dia punya khusyuknya, seronoknya sembahyang. Dia kata apa? Dia kata, macam mana saya nak tinggalkan sembahyang apabila disebut api, saya teringatkan api neraka. Jadi kalau saya teringatkan api neraka, saya sujud kepada Allah, takut masuk api neraka. Hanya orang yang seronok, lazatnya ibadah pada Allah, itu nama khusyuk lah. Khusyuk makna dia boleh fokus sembahyangnya, lupa kepada lain-lain. Macam kita kadang tengok bola, orang tengok bola, tengok filem, orang minat cerita Melayu, filem Hindustan, kadang-kadang dia dah tengok tu melekat dekat televisyen, orang panggil pun tak dengar, orang campak barang pun tak kisah, pasal dia dah khusyuk sangat. Itu maknanya dia punya fokus tu luar biasa, pasal lazatnya, gembira sangat tengok televisyen. Kita herannya buat sembahyang susah, tengok televisyen bukan main khusyuk. Jadi kita bincangkan di sini cara-caranya. Ini yang mana boleh kita lah usahakan, mudah-mudahan dapat membantu kita khusyuk dan merasa lazat ibadah kita. Baik, antara yang pertama ni muka surat 149, sebelum solat, sebelum sembahyang, berdiri sebentar dan membaca astaghfirullahalazim. Sebab kadang-kadang kita tengah sibuk dengan urusan, dengan paperwork dan kerja-kerja, sibuk, kepala kita dah penuh, tiba-tiba kita sembahyang, Allahu Akbar. Nanti kita sembahyang pun otak kita masih fikir kat office, otak kita fikir tempat kerja. Jadi kita kalau boleh relax dulu, kita baca astaghfirullahalazim. Jadi jiwa kita biar tenang sikit, tengah darah gemuruh, tengah sibuk urusan dengan bos. Astaghfirullahalazim. Berapa second? 2 second. Astaghfirullahalazim. Bacalah 3 kali, 7 kali. Tenangkan dulu keadaan. Macam orang kalau balik kerja, sebab tu banyak doktor pun nasihatkan balik rumah daripada jogging, balik rumah badan tengah berpeluh-peluh, jangan mandi terus. Kita kena relax dulu, biar peluh kita kurang berapa minit kat rumah itu, baru kita mandi. Takut kena pneumonia apa tak tahulah, paru-paru ni. Jadi begitu juga tengah sibuk ni, kita terus sembahyang, dia terencat. Jadi kita tenang dulu, astaghfirullahalazim. Kemudian yang kedua, astaghfirullah maknanya kita minta ampun pada Allah. Yang kedua, iaitu kita berlindung kepada Allah daripada syaitan. Pasal apa? Time nak sembahyang itulah time dia mengacau pula dia. Kita dah lah tak nampak mereka nampak kita, itulah. Tapi kalau nampak mereka pun problem juga. Tengah sembahyang, Allah Akbar, alamak, makhluk ni pula kat sebelah, tak khusyuk lain pula. Jadi kita baca apa? Selepas baca astaghfirullah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca 3 kali ke 5 kali tak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. 3 kali, 5 kali, 7 kali, mana yang kita rasa dah tenang. Kalau boleh kita tambah lagi sikit, baca qul a'udzu birabbin nas. Ini pun digalakkan oleh orang-orang soleh. Ini orang-orang yang jenis memang susah nak fokus, nak sembahyang ni. Jadi minta berlindung pada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada makhluk ni yang sering mengganggu, waswaskan kita. Jadi insya-Allah kita baca sekali atau 3 kali sampai kita rasa tenang. Mudah-mudahan dibentengkan kita daripada gangguan syaitan. Yang ketiga, selepas itu kalau ada mampu lagi, kadang-kadang digalakkan juga baca satu ayat dalam surah Al-Mu'minun, ayat 97. Surah Al-Mu'minun ayat 97. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Rabbi,
a'udzubika min hamazati syayatin, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada hasutan-hasutan, bisikan-bisikan, kacau-kacau inilah makhluk syaitan-syaitan. Dan setelah itu kalau dapat baca, kita relax dulu. Nak sembahyang ni menghadap siapa? Nak menghadap Allah Ta'ala yang menciptakan segala alam ini dan menciptakan diri kita. Tuhan yang telah memberikan nikmat kehidupan bagi kita, memberikan kita nyawa, memberikan kita kehidupan, nikmat. Jadi kita tarik nafas sebentar, berdiam dan ingatkan bahawa sekarang ini kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menciptakan, ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui orang-orang yang dalam diri pun kita pun Allah Taala tahu, dan apa yang berlaku semua Tuhan tahu. Kita berdepan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada ayat menyebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tu dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat tengkuk belakang ni. Makna dekatnya sekali pengetahuan Allah, makna Allah mengetahui, tahu apa yang berlaku zahir kita dan dalam diri kita, perasaan kita. Segala-galanya Tuhan tahu tentang diri kita. Makna gitu. Jadi macam kerana kita sembahyang tuan-tuan para jemaah, kita kan berbisik. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berbisik. Orang sana pun tak dengar, orang sini pun tak dengar. Siapa-siapa yang dengar? Allah Ta'ala dengar. Dan ada malaikat juga yang mencatat amalan kita. Jadi apabila kita berbisik tu, bayangkan Allah Ta'ala boleh mendengar, mengetahui apa yang kita bisikkan tu, malahan mengetahui hati kita. Jadi sekarang kita nak menghadap Allah Ta'ala Al-Latif. Al-Latif yang maha halus, yang tahu sekecil-kecil zarah kecil kat dunia, abuk-abuk semua Tuhan tahu pergerakan mereka. Dan ketika itu para jemaah, yang kelima, kita setelah melihatkan nikmat kurniaan Allah, makna kita lupakanlah segala-galanya. Ini sebab nikmat ni kurniaan Allah. Mana kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang telah berikan kita nikmat. Untuk sembahyang ni 10 minit ke 5 minit, lupakanlah sudah dunia ni. 5 minit, 10 minit, lupakan dunia. Dunia kita Tuhan kasih untuk kita. Janganlah sembah kat dunia tu, sembah kepada Allah yang memberikan nikmat dunia. Dan yang mana pahala pula kalau kita dapat sembahyang dengan khusyuk lebih baik daripada segala isi bumi. Kelebihan dan kebaikan sebab diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini pun ada hadisnya juga. Dan sering juga kita ingat bahawa apabila kita sembahyang pada Allah Ta'ala, tuan-tuan ingat tak para jemaah sekalian, 100 tahun dulu pun kita tak wujud. Bagi mereka yang umurnya 55 tahun, pada tahun 1960 tak wujud dia. 1960 tak wujud. Umur 5. Kalau bagi mereka umur yang dah 90 tahun, 100 tahun dulu pun dia tak wujud. Mana dia? Abuk pun tak ada. Tiba-tiba ada sekarang, boleh melihat, boleh mendengar. Nanti tak lama lagi 100 tahun, dia tak wujud lagi. Jadi kita tahu yang kulit kita yang cantik, kita sayang, mata kita Masya Allah boleh nampak, mendengar, boleh makan. Semuanya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditarik balik, tapi itulah dengan rahmat Allah Ta'ala, kita punya nikmat tu ditarik balik pun satu-satu. Apabila kita dah berumur, dia tak terus brus. Tak. Mata pula mula kabur. Kemudian rambut pula dah mula lain macam. Kemudian gigi pula satu-satu tanggal. Kemudian kulit pula dah kendur. Jadi itulah sikit tak ditarik sekaligus. Ini menunjukkan rahmat juga supaya kita sedar. Dan kemudian setelah itu lupakan semua. Kemudian apabila Allahu Akbar, kita menyembah Tuhan yang maha perkasa, lebih hebat daripada negara-negara kuasa besar, negara hebat, Allah lebih berkuasa. Wa huwal latiful khabir, Allah maha halus, maha tahu benda-benda orang manusia yang jahat-jahat semua ni. Jadi kita baca apabila sembahyang tu para jemaah, kita baca satu-satu. Ini pun cara untuk khusyuk, merasakan lazat ibadah. Contohnya tak apa kalang kabut lah. Contohnya baca Fatihah, apabila disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mana betul lah. Kita tengok tubuh kita ni semuanya menunjukkan kasih sayang, rahmat Allah Ta'ala.
Udara yang kita hirup udara sekarang ni, ya Allah, dengan automatik pula tu kita bernafas. Saya bercakap ni automatik udara nafas masuk. Maknanya kemudian automatik mata kita boleh bergerak-gerak. Semuanya menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Kemudian lepas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Makna dalam keadaan senang ke, dalam keadaan susah pun tetap kita memuji Allah Ta'ala. Pasal kadang-kadang daripada susah pun kita diampunkan dosa. Dengan kesabaran kita, Allah angkat darjat kita. Daripada kesusahan mungkin ada hikmat, macam sekarang COVID. Mungkin ada orang yang think negatif, dia nampak negatif. Tapi orang yang think positif, oh ini mungkin ada hikmat dia. Dulu tak pernah orang jadi imam kat rumah. Sekarang banyak pakcik-pakcik jadi imam kat rumah sekarang. Ada yang sampai tak pernah sembahyang hari raya jadi imam, ini first time imam sembahyang hari raya kat rumah. Ini orang yang think positif. Dan orang yang tak pernah khatam Quran, kerana COVID pasal duduk rumah, dia boleh khatam Quran ni. Jadi itulah ada benda-benda yang kita kena lihat dari segi positifnya. Dan kemudian ada yang kalau kita apabila baca tu perhatikan makna dia, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menjadi raja kepada sekalian makhluk. Ketika itu siapa-siapa yang mengaku dia Tuhan, macam Fir'aun, dia mengaku dia Tuhan. Sebab tu saya dengar satu cerita, wallahu alam lah, ada ustaz tu kata, dia kata ketika Fir'aun mengaku dia Tuhan, Iblis pun cabut. Apa pasal dia cabut? Pasal apa? Iblis pun takut. Dia pun takut, siapa nak mengaku Tuhan? Ini Fir'aun nak mengaku Tuhan, dia cabut lari. Pasal apa? Takut ada balak. Jadi itulah para jemaah kita pada hari mahsyar, Maliki Yaumiddin, Tuhan Allah Ta'ala, dialah yang menguasai segala-galanya. Pada hari itu akan diberitahu siapa dia manusia yang mengaku dia Tuhan. Mari keluar. Siapa-siapa yang manusia mengatakan di sana ada Tuhan lain selain pada Allah Ta'ala, mari keluar. Tunjukkan mana dia Tuhan lain yang lebih berkuasa. Habislah semua. Ketika itu ada juga yang masih degil. Mana Tuhan aku? Mana Tuhan aku? Mana ada lagi? Jadi ketika itulah ada orang ni sampai kepada ayat Maliki Yaumiddin, dia menangis, menitiskan air mata. Apa pasal pula? Sebab dia merasakan keadaan itu macam dia berada kat situ. Maliki Yaumiddin, ya Allah, akan dihitung amalannya. Manusia pula berbilion-bilion daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kemudian dia sendiri tak tahu amalannya diterima ke tidak. Kemudian dia ada riwayat kata orang yang jahat sampai peluhnya naik, sampai kat hidung tak boleh bernapas. Peluhnya pasal dia dah ketakutan, kemudian kepanasan dan semua dalam ketakutan. Jadi ada orang sampai ayat ni dia gementar, menangis, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda-tanda dia rasa khusyuk, dia fokus sembahyang dia. Tapi kalau orang sembahyang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, belum apa-apa dah fikiran dekat televisyen, belum apa-apa lagi fikiran dekat kereta, belum apa-apa lagi fikiran dah pasal benda-benda lain semua. Dia tak fokus. Dia kena fokus para jemaah. Sebab tu antaranya perhatikan ayat-ayat yang dibaca. Dan kemudian yang ketujuhnya, ketika sujud kepada Allah Ta'ala. Ini pun satu menunjukkan satu kehebatan ibadah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan umat-umat sebelumnya, orang-orang Islam, dia betul-betul sujud meletakkan dahi ke bumi. Sebab banyak agama-agama lain yang saya tahulah, kebanyakan atau mungkin semua, dia tak ada letakkan dahinya ke bumi sujud kepada Tuhan. Kadang-kadang dia letak ujung itu, dan supaya dia naik balik. Tapi Islam lah satu-satunya terang-terangan meletakkan dahi ke bumi menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu dia kena sedar, kita tak boleh sombong hidup ni. Kita adalah manusia yang hina. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Maknanya wahai manusia, kita ni adalah fakir terhadap rahmat Allah Ta'ala, dan Allah yang maha kaya. Dan kita dicipta daripada apa tuan-tuan? Kita daripada air mani yang hina. Ada orang ni dia kecil-kecil, dia tahu datang daripada air yang hina, dia membesar-besar, dia sombong pula. Dia tak perasan ke dia daripada mana tu. Kemudian dah jadi kaya, jutawan, jadi hebat, dia dah angkuh, sombong.
Dia kata ini semua kelebihan aku yang usaha, ini punya kekayaan aku yang dapat, usaha aku. Mana Tuhan? Wah, cabar pula lagi. Jadi orang jangan sampai, jadi kita merendahkan diri. Ya Allah, hinanya saya ini dicipta daripada air yang hina, sujud kepadamu ya Allah, engkau lah yang maha kaya, kami ini miskin, fakir dengan rahmatmu. Ada orang menangis. Ini tanda-tanda dia fokus. Dan kita menangis juga sebab kita bertemu dengan Tuhan yang sebenar. Ada orang dia sembah benda-benda lain, makhluk, batu, kayu, pokok ni apa pula sembah. Kesian ni, kerana kita kesian orang-orang yang sembah makhluk-makhluk ni. Kita alhamdulillah syukur dapat menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya. Kemudian pada rakaat ini masalah timbul. Kadang-kadang apabila rakaat kedua, ketiga ni, startlah fikiran kita ni macam-macam. Kadang-kadang kita kontrol. Alamak, rakaat kedua saja start fikir pasal kerja, rakaat ketiga saja start fikir pasal duit. Nak ni duit, government nak kasih duit ni, dah masuk ke belum? Sempat lagi rakaat ketiga. Alamak, ni nanti lepas sembahyang aku nak pergi check lah. Sempat lagi. Sampai ada satu ustaz dia kata, kadang-kadang ni orang sembahyang, dia boleh buat planning ni. Habis sembahyang, dia catat plan A, plan B. Bila masa kau planning ni? Aku tengah tadi sembahyang buat planning. Jadi menunjukkan dia tak khusyuk, dia tak fokus sembahyang dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara macam mana? Ni kadang-kadang saya pun alami juga. Kalau datang idea-idea, benda-benda yang satu benda, ni satu idea bagus lah. Ini bagus. Jadi dia drag, dia bawa tu fikiran sampai habis sembahyang. Habislah. Jadi kadang-kadang apabila datang idea macam saya, kadang datang idea bagus, tapi cepat-cepat saya bilang kurniaan Allah Ta'ala lagi bagus. Sembahyang kalau khusyuk dapat kelebihan daripada Allah Ta'ala. Idea ni saya pernah juga. Idea datang. Saya try simpan. Saya sembahyang, try khusyuk, try simpan. Try khusyuk, try simpan idea. Sekali habis sembahyang, idea pun hilang. Ya Allah, saya try cari mana idea tadi datang. Hilang terus. Kena tipu lah makna. Kena tipu. Orang kata tipu hidup-hidup. Ini benda-benda ni mengacau kita. Jadi ingat bahawa idea apa pun datang, kita ingat Allah akan berikan lagi hebat daripada idea tersebut dan gantikan dengan yang lebih baik. Ini cepat-cepat kita dapat buang dan kita fokus balik kepada sembahyang. Dan antara juga yang boleh kita khusyuk dalam sembahyang kita ialah kita ingat dan kita sembahyang ni, berapa ramai orang yang dah meninggal dunia nak balik ke dunia dan nak sembahyang macam kita. Ini dalam Al-Quran ada sebut, qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima tarak. Ada orang dah meninggal, dia nak balik dunia. Apa pasal pula? Dunia kan banyak stres, banyak masalah. Apa pasal nak balik ke dunia ni? Dia kata dia nak beramal. Pasal apa? Dia dah nampak amalan soleh ni, ganjarannya, kurniaan Allah hebat sekali. Sekarang kita ni masih hidup, belum meninggal. Jadi ketika sembahyang, kita fokus, ingat seolah-olah macam kita ni dah meninggal, hidup balik. Ni kadang-kadang saya pun fikir gitu. Seolah macam saya dah meninggal, tapi Allah Ta'ala berikan saya hidup balik untuk 5 minit, 10 minit untuk sembahyang. Jadi kita gunakan 5 minit, 10 minit sembahyang ni khusyuk seboleh-bolehnya. Sebab lepas tu mungkin kita dah kembali balik. Lebih kurang lah saya ingat macam gitu. Jadi ini antara caranya juga untuk kita khusyuk dan kita fokus sembahyang kita seolah-olah kita ni balik semula kat dunia. Memang betul pun dulu 100 tahun pun kita tak ada. Jadi seolah macam kita diberikan kelebihan kat dunia ni untuk kita ibadah sebelum meninggal lagi sekali. Dulu kita dah meninggal lah sebenarnya 100 tahun dulu lepas tak ada. Jadi kita akan meninggal lagi sekali. Dan ramai Al-Quran sebut nak balik ke dunia pasal kelebihan mereka lihat beramal soleh. Ini antara cara-cara untuk kita khusyuk. Dan satu lagi antara sebab juga susah untuk kita khusyuk ni pasal banyak dosa, cintakan dunia, banyak dosa. Itu yang susah nak khusyuk pasal hati jadi gelap. Dosa ni kalau dah banyak sangat, kita tak pernah bertaubat, kita mempertahankan dosa kita. Kita cintakan dunia segala-galanya. Habislah. Jadi Allahu Akbar, fikir pasal duit. Lepas tu sembahyang Allah Ta'ala, dia fikir pasal bank, dia fikir pasal rumah dia nak beli. Itu sebab dia kadang dia boleh planning lah sembahyang. Jadi sebab tu orang macam ni dia rasa macam sembahyang ni menyusahkan diri dia. Dia buat pun terpaksa. Jadi kita tak mahu macam gitu. Dan ada juga orang-orang soleh sembahyangnya sampai dia rasa dia tak wujud lagi. Fana, ni pun tajuk besar lah. Fana maknanya
dia rasa macam dia dah tak wujud, hanya yang wujud depannya dia rasakan wujud hanya Allah Ta'ala saja yang wujud, dia dah tak ada. Ini tajuk ni memang ini orang-orang dia peringkat orang-orang soleh, sebab itu mereka rasa khusyuk sembahyang ni, dan dia tak dengar lagi orang cakap sini bising-bising pun dia boleh fokus. Masya Allah. Jadi itulah saya dapat sampaikan pada hari ini berkenaan cara untuk khusyuk dalam sembahyang. Mudah-mudahan kalau kita dapat khusyuk, kita rasa lebih sedap sembahyang, kita rasa macam nak sembahyang lagi. Kalau boleh nak tahajud, kita nak sembahyang sunat lagi. Sebab itu orang-orang soleh dulu sembahyang sunat dia kadang-kadang sampai ratusan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, anak murid Imam Syafi'i, dan ramai lagi, dia kadang-kadang sembahyang satu hari sampai 300 rakaat. Kadang-kadang kita pun heran, 300 rakaat macam mana? Tu orang dah rasakan lazat dan diberkati masa mereka. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan kita untuk merasakan lazatnya beribadah pada Allah, khusyuk beribadah. Jadi antara doa yang Rasulullah ajar kepada kita, kita baca sama-sama 3 kali, ya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Nabi ajar. Ya Allah, bantulah saya untuk mengingatimu, berzikir padamu, bersyukur padamu, dan melakukan ibadah dengan yang terbaik. Jadi kita baca 3 kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.